Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia ni kerana iman dan amal dia. Maksudnya Allah mulia, Allah bagi kemuliaan kat dia. Ya. Maksudnya Allah bagi dia dimuliakan oleh manusia lain. Allah SWT bukan macam kita, dia muliakan kamu, itu orang. Allah tak. Allah bagi kita kemuliaan, maksudnya Allah buat manusia muliakan kita. Apabila kita mempunyai, kita menyukakan Allah, maksudnya apabila kita berjaya membuat Allah cinta kat kita, sayang kat kita. Jadi di antara hadiah yang Allah kurniakan kepada mereka yang telah berjaya membuat Allah sayang dia, ialah Allah buat manusia sayang dia, suka kat dia dan memuliakan dia. So tanda antaranya Allah beritahu dalam Quran, kami buat nama-nama mereka di bibir-bibir, mulut-mulut orang yang kemudian. The later generation. Maknanya the later generation manusia, keturunan manusia di akhir zaman adalah keturunan manusia yang baik daripada semua keturunan manusia yang dulu. Mereka tu beriman, beramal soleh. Mereka, di bibir-bibir mereka, nama-nama orang yang Allah muliakan. Maka Allah bagi hadiah kemuliaan. Seperti Nabi, kata Allah, kami buat Nabi Ibrahim ni namanya di bibir-bibir keturunan yang akhir. Keturunan akhir manusia ni keturunan yang akan jadi baik-baik. Kalau tidak, takkan Allah bagi tahu nama-nama mereka di bibir-bibir mereka yang kemudian. Sebahagian banyak yang mempercayai manusia kemudian akan jadi buruk. Tidak. Daripada ayat Quran ini kita dah tahu bahawa manusia di kemudian hari adalah kumpulan manusia yang baik. Jadi di mulut mereka nama-nama orang baik. Nama Nabi Muhammad, nama Nabi Ibrahim, dan juga nama saya. Sebab Quran tu dengan izin Allah, Allah buat ditafsir oleh saya dalam bahasa Inggeris, dan Allah buat dia nanti tersebar. Tentulah nama saya di bibir-bibir orang yang baca Quran. Orang baca Quran bukan orang buruk, orang baik-baik. Jadi masa sudah dekat untuk keturunan manusia di akhir zaman ni akan jadi baik, jadi orang beriman dan beramal saleh. Sekarang ni sudah timbul kerisauan di kalangan pemimpin-pemimpin masyarakat barat. Mereka mula mengatakan negara ni akan jadi negara Islam, negara itu akan jadi negara Islam.
Presiden Czechoslovakia. Dia buat prediction apa? Ramalan bahawa Netherlands, Belanda akan jadi negara Islam. Sweden akan jadi negara Islam. Sedangkan orang Islam sana hanya 5%. Dan banyak mempertikaikan bahawa ramalan dia ni salah. Tapi mereka yang mengatakan dia salah ni tak tahu bahawa yang menyebabkan Islam tu jadi agama di Europe ni bukan orang Islam. Allah Ta'ala. Allah SWT boleh guna saya seorang aja supaya asbab Islam tersebar. Mereka masuk Islam, mereka sebarkan Islam. Tak payah guna orang Islam sekarang. Orang Islam sekarang ni tidur. Dia tak dapat dakwah bukan Islam. Jemaah Tabligh boleh dikatakan diikuti oleh orang Islam yang suka dakwah. Konon lah. Tapi tak juga. Tanda mereka tu tak suka dakwah bila saya ajak mereka untuk buat dakwah pada orang bukan Islam, dia orang kata belum masa lagi. Ini maknanya mereka tak suka dakwah. Kalau orang yang ikut Jemaah Tabligh tak suka dakwah, orang Islam yang lain suka dakwah. Jadi orang Islam seluruhnya, sama ada yang tinggal di Europe, di mana, di Malaysia, di Indonesia, di Arab, semua tak suka dakwah. Jadi bila orang tak suka, takkan Allah nak gunakan dia pula. Jadi macam mana orang bukan Islam di Europe ni boleh masuk Islam? Mereka takuti. Sedangkan Islam hanya 5%. Kau jangan tengok 5% tu. 5% tu tak buat dakwah. Yang akan masuk Islam tu akan buat dakwah. Jadi orang Islam dia boleh tidur, tak payah buat dakwah. Allah tak perlu dia. Seperti mana bila Nabi meninggal, orang Arab tak buat dakwah. Dia orang hanya perang sana sini, ambil harta, paksa orang masuk Islam, bukan buat dakwah. Islam mati. Tapi Allah buat orang Turki untuk ambil kerja tu, dan kemudian Islam tersebar. Sekarang orang Turki pun tidur, orang Arab pun tidur. Allah ambil orang Melayu, tapi bukan semua orang Melayu. Saya seorang aja. Orang Melayu tak suka dakwah. Yang ikut tabligh orang Melayu, ia pun ikut India yang tak suka dakwah. Mereka yang tak mau ajak orang bukan Islam masuk Islam, orang tak suka dakwah. Dakwah makna ajak orang bukan Islam masuk Islam, bukan nak betulkan orang Islam. Jadi orang tabligh yang dikatakan suka dakwah pun tak buat dakwah. Jadi yang Allah gunakan untuk buat dakwah ni sekarang, orang kalangan orang Melayu, Arab, Turki, Melayu, seorang aja. Kamu yang dengar ceramah saya ni pun tak buat dakwah. Dia orang pergi rumah ke rumah, tapi tak buat dakwah. Jiwa dia orang bukan jiwa dakwah. Mereka tak risau tentang manusia lain, risau tentang diri dia je. Macam mana iman nak kuat. Risau manusia lain tak ada. Nangis untuk supaya manusia dapat hidayat, takkan ada je. Kerisauan tu tak ada. Buat gas je, itu je dah ingat dia dakwah. Semangat tak ada, fikir tak ada, risau tak ada, macam mana boleh buat dakwah? Jumpa orang bukan Islam nak buat dakwah kat dia, tak ingat macam mana nak belajar dunia dengan dia. Macam supiannya, macam mana nak jual barang dia. Dakwah ke? Dakwah ni jiwa yang sentiasa risau, bimbang. Macam mana orang bukan Islam boleh buat masuk Islam, dan yang Islam boleh buat kerja dakwah. Jadi setakat ni seorang je. Saya yang ajak orang tabligh suruh buat dakwah bukan Islam, dia orang tak nak. Tak ada siapa nak. Yang ada bersama saya pun sebelum saya buat dakwah bukan Islam pun lari.
Yang tinggal dengan saya sekarang ni sikit pun tak buat, tak sesungguhnya tenggelam dalam dakwah. Jadi Allah telah gunakan saya. Saya cakap ni bukan cakap kosong tau, evidence based. Mana ada tanda. Quran tu Allah suruh saya, izinkan saya tafsir. Siapa ada orang Melayu tafsir? Ha? Jadi hari ni orang Islam semua tak nak dakwah, termasuk orang Melayu, melainkan seorang. Saya bukan nak mengangkat diri saya. Seluruh tabligh tu saya suruh dia buat dakwah, dia tak nak. Dia ikut India. Ulama India yang juga tak suka dakwah. Semua tak suka dakwah. Ingat Allah nak sangat ke orang Islam ni buat dakwah? Tak. Kalau kamu tak nak buat dakwah, Allah tak perlu kamu. Seperti mana orang Arab tak mau buat dakwah. Allah bagi Islam mula kat dia orang lah. Islam dulu lagi, tapi melalui Muhammad SAW, Islam dibangkitkan. Kata Allah, dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Muhammad, agama ni telah jatuh ke tahap yang sangat rendah. Kerana tak ada Nabi di antara. Yang paling, masyarakat paling rendah agamanya kaum Madian. Dan Allah suruh Nabi Musa baca Taurat pada kaum Madian. Jadi maksudnya agama tu dalam tahap yang sangat rendah di kalangan manusia sejak Nabi Musa sampailah ke Nabi Muhammad. Jadi dulu agama Islam dah ada, tapi maksudnya bila Nabi Muhammad, Islam tu diperbarui. Kemudian Islam jatuh lagi. 1400 tahun tak ada Nabi di antara. Jadi yang ditinggalkan tak buat dakwah. Patut buat dakwah, tak buat. Nak tunggu Nabi lagi, memang tak ada datang lah. Jadi Allah hantar saya bukan Nabi, sebagai Nabi, sebagai naib kepada Nabi. Banyak yang mengaku Nabi, dia tak buat dakwah, dia nak dunia. Sebelum ni Ghulam Ahmad yang India ni kan, dia tak nak buat dakwah, nak jadi Nabi je. Buat agama baru, dapat dunia. Dan macam-macam lagi agama. Orang India paling banyak buat agama, paling kuat dunia. Macam-macam agama yang salah, termasuk Jemaah Tabligh. Nak jadi agama salah juga. Dari agama nak jadi orang panggil cult. Satu usaha yang salah. Di bawah pimpinan Maulana Sa'ad Kandhlawi, dia nak tukar pergerakan usaha Jemaah Tabligh itu kepada cult. Satu dogma, satu benda yang berdasarkan asas yang palsu, mengangkat manusia, bukan Allah sebagai Tuhan. Jadi orang India memang suka mewujudkan hadis palsu, mengeluarkan ulama-ulama yang palsu dan salah. Dan banyak ajaran salah di India, termasuklah the latest edition ni Jemaah Tabligh, yang juga akan dihancurkan oleh Allah. Jadi setelah lama tak ada Nabi, Allah bangkitkan untuk hidupkan agama ni seorang naib Nabi. Jadi saya orang Melayu, selain daripada saya, Melayu lain semua tak nak buat dakwah. Setakat ni lah. Yang bersama saya pun mengaku dia dakwah, tak buat dakwah. Tapi Allah SWT mau seorang je. Dia bukan banyak orang sebagai asbab. Allah SWT takkan bagi hidayat kepada manusia ni kalau manusia ni tak ingin.
undang-undang Allah, kalau manusia ni nak jadi macam jin juga, rosak, seorang pun di kalangan jin tak ada, Allah lenyapkan je lah dia. So di kalangan manusia ni juga, kalau mereka nak jadi macam jin, tak minat dakwah dan tak minat hidup, Allah akan lenyapkan dia, orang tukar. Tapi dengan izin Allah, ada seorang nak minat. Jadi Allah bagi dia yang minat tu bertambah minatnya, dan Allah sempurnakan ilmu baginya, bagi dia ilmu, bagi dia kualiti. Seperti saya, yang saya ada minat sikit mula-mula lah. Tapi cukup untuk alam. Keinginan tu untuk alam menambahkan lagi kebaikan pada diri saya. Sehingga saya yang bukan ulama, tak belajar bahasa Arab, tak pergi sehari pun madrasah, boleh dengan izin Allah tafsir Quran yang telah diterjemah dalam bahasa Inggeris oleh semua ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz kita dia boleh terjemah je. Cuma Arab kepada Inggeris, Arab kepada Melayu, macam tu. Tafsir. Sebab apa dia orang tak boleh tafsir? Dia orang tak faham Quran. Dia orang boleh terjemah Quran, tapi dia orang tak boleh tafsir Quran. Dia boleh terjemah bahasa Inggeris. Datuk Abdullah Badawi suruh waktu zaman dia Perdana Menteri mentafsir Quran tu dalam bahasa, bukan mentafsir, menterjemah Quran tu dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, yang diterjemah oleh betul-betul orang yang ulama lah, dinamakan ulama. Terjemahan pertama dalam masa Tengku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri, diterjemah oleh satu orang Arab. Dia penulis saja, tapi dia bukan orang alim. Dia datang, dia macam duduk kat Malaysia ni, berniaga dia, tapi dia suka menulis. Tengku Abdul Rahman suruh dia terjemah Quran yang mula sekali. Jadi terjemah oleh sekumpulan orang yang dikatakan orang tahu ulama zaman Abdullah Badawi. Terjemah Melayu dan terjemah Inggeris. Saya nak tafsir yang Inggeris, saya tak mau tafsir yang Melayu. Dan sudah habis tafsir 84 kitab. Dan juga 7 kitab tafsir hadis-hadis Fadilat. Jadi ini bukti tanda Allah gunakan saya. Kamu ada, orang Melayu yang lain ada, diberi oleh Allah. Maknanya tak digunakan lah. Dan lepas tu digunakan saya untuk berceramah hari-hari ke seluruh dunia. Itu tanda dia, Allah gunakan saya. Saya tak boleh, Allah gunakan saya, apa pun tak buat, duduk diam, takkan pula. Allah gunakan saya untuk ajar orang seluruh dunia bagaimana nak buat gash, nak buat jaulah, apa cara dia, apa percakapan dia, semua. Kenapa Allah ajar saya? Sebab Allah mahu tinggikan saya lah, dan gunakan saya. Seorang je cukup. Orang Melayu yang Allah gunakan untuk buat dakwah setelah Allah gunakan Arab, Nabi Muhammad. Lepas tu orang Turki dan Arab sekarang dah tak buat dakwah. Seluruh orang Islam tak buat dakwah, melainkan orang Melayu. Yang Melayu tu pun seorang. Tuan akan tengok melalui saya seorang ni, apa akan jadi. Apa akan jadi? Seluruh dunia masuk Islam. Tuan tengok percakapan saya ni betul tidak? Kalau tuan hidup panjang lah. Dengan saya seorang ni, seluruh dunia masuk Islam. Bukan saja orang Barat, bukan saja Barat, Amerika masuk Islam, Rusia masuk Islam, China masuk Islam, Afrika masuk Islam, South America masuk Islam, Kanada masuk Islam. Allah SWT dah bagi tahu dalam Quran. Allah SWT kata Nabi Isa tu, Allah, orang nak bunuh dia, kaum dia
Bani Israel tak suka dia, membunuh dia. Allah naikkan dia ke langit. Tapi Allah mau hadiahkan dia. Di akhir zaman tau, dia akan diturunkan balik. Waktu tu Allah beritahu orang kitab ni masuk Islam. Macam mana? Macam mana saya tak cakap, orang akhir zaman ni orang jauh lebih baik dari semua zaman manusia. Dari zaman Adam sampailah ke hari kiamat, zaman akhir zaman ni yang terbaik. Allah buat pembandingan orang yang terdahulu dengan orang yang akhir. Jumlah kekasih Allah iaitu muqarrabin banyak di awal zaman. Tetapi orang kumpulan kanan zaman awal dengan zaman akhir sama. Tafsirnya zaman awal ni ialah sebelum Muhammad SAW, dari Adam sampai Muhammad SAW. Zaman akhir ni Muhammad SAW sampai kiamat. Itu zaman akhir. Jadi di kalangan umat Muhammad SAW ni ada seorang Allah akan bangkitkan. Allah beritahu dalam Quran. Dia akan menjadi asbab untuk agama hidup seluruh dunia. Nabi SAW agama tak hidup seluruh dunia. Nabi SAW sebahagian dunia. Hari ni kita tengok yang banyak masuk Islam orang Arab. Itu pun banyak yang bukan Islam. India pun tak banyak. Orang Melayu, Cina sikit. Tapi yang akan datang ni hampir semua masuk Islam kecuali sikit. Dan yang sikit tak mau masuk Islam tu memang kata Allah orang sangat degil dan sangat jahat. Jadi zaman ni dinamakan zaman penuh keberkatan. Dibayangkan dah dalam hadis, zaman tentu sekali zaman penuh keberkatan. Kenapa dikatakan pada zaman tu buah temikai itu pun besar, Allah buat. Kulit dia boleh buat payung. Tuan bayangkan payung. Payung besar kan. Satu biji buah temikai, kulit dia boleh buat payung. Seekor kambing, satu keluarga boleh makan, lembu. Itu di antaranya lah. Tapi keberkatan tu membuatkan dunia ni makmur. Bukan makmur dengan tanamannya, kehidupan aman dan damai. Jadi orang yang digunakan oleh Allah tu ialah umat Muhammad SAW. Seorang. Agak-agak siapa dia tu? Tuan boleh fikirlah. Takkan pula tiba-tiba daripada tak ada apa-apa tiba-tiba digunakan. Sebelum ni kita tak tahu siapa dia tu. Tapi tentulah orang yang digunakan oleh Allah untuk mentafsir Quran tu. Tak mungkin orang lain. Tak mungkin orang lain. Kalau kamu nak tunggu Mahdi, tak payah tunggu. Nak tunggu pemuda timur, tengoklah siapa yang Allah gunakan untuk manusia seluruh dunia faham apa dia nak. Itu apa dalam Quran. Itulah dia yang Allah hantar untuk agama ni hidup seluruh dunia. Ni nak cari lagi. Cari apa? Apakah benda yang paling besar yang Allah turun bagi manusia ni supaya manusia ni ada agama melainkan Quran? Tak ada lagi dah. Ada. Dah tu kalau Allah bagi ilmu kat orang tu, ilmu Quran yang kamu semua tak nak baca, suruh baca diam aja. Belilah Quran tu dekat Amazon.com bahasa Inggeris. Tapi awak pun pandai bahasa Inggeris, boleh pakai dictionary sebelum dia terjemah bahasa Melayu. Jangan tunggu bahasa Melayu tak tahu bila kan datang. Belilah dan baca. Email secara baca secara online atau buku lah. Kereta Mercedes boleh beli, kereta itu boleh beli, rumah besar boleh beli. Kata ke Allah saya tak ada duit, baru kau tahu nanti Allah campak dalam neraka. Kamu tak ada alasan kata tak ada duit tak nak beli sebab mahal.
Dia tak mahal pun. Buku tu dijual RM20 US Online tu $10 US. Kedekut sangat belilah online, tak payah bayar kitab. Kedekut macam Rashidi. Kalau orang tak kedekut, dia beli kitab tu lawa, bagus, cantik. 84 kitab beli dengan 7 kitab hadis. Beli rak, susun kat rumah. Semua anak, keluarga boleh baca. Bukan awak aja. Kalau online tu awak aja boleh baca. Tapi kalau orang kedekut, kereta boleh, rumah boleh, makan banyak boleh, pergi sana sini, turis semua boleh, Quran tak boleh. Itu orang yang kedekut. Dia hanya nak guna duit untuk seronok. Quran tak benda seronok. Quran ni hadiah dari Allah yang saya tak mau. Surat dari Allah saya tak mau baca. Saya nak baca surat girlfriend saja dengan boyfriend. Macam ni nak baca surat siapa? Girlfriend. Surat Allah nak baca? Surat nak baca ke tidak? Tak nak. Mana dia nak baca? Sampai umur dia 47 tahun ni baca Quran tak ada. 47 tahun dah hidup, Quran tak baca. Ni pun sama. Maknanya kita tak nak baca surah Allah. Quran tu warkah dari Allah untuk kita. Sepatutnya Allah tu kekasih kita, sepatutnya, tapi tak jadi. Kita tak buat dia jadi maksud hidup kita. Jadi yang jadi kekasih kita apa? Awin, Ramlah, Rashidah. Yang tak boleh buat apa, dia jadikan kekasih. Yang Allah suruh kita jadi kekasih bukan isteri kita, bukan perempuan, lelaki, mana tak ada. Siti Nurhaliza bila dia kahwin dengan Datuk K, aku telah dimiliki. Dia lupa dia bukan milik Dr. K, dia milik Allah. Dr. K tu Minang dia ada dia dengan Dr. K tu ada buat kontrak nama kontrak kahwin. Itu aja. Siti Nurhaliza bukan milik Dr. K, Dr. K bukan milik Siti Nurhaliza. Itu bukan dua orang, siapa pun tak boleh kata aku dah dimiliki olehmu. Bila pula kau dah menukar hak milik tu? Dari dulu sampai mati, sampai bila-bila kita milik Allah. Kita bukan milik sesiapa. Jangan cakap bohong. Kita dimiliki Allah. Maksud hidup kita mau jadi kekasih Allah, lain tak ada. Itu baru kita betul. Nyanyi sana, nyanyi situ, puji sana, puji situ. Oh Fatimah. Semua ni penyair-penyair yang bercakap bohong. Dengan kehubungannya menyair sana sini, membuat manusia semua dibohongi. Mengatakan Fatimah Rashidah kekasih. Yang benar ialah Allah kekasih. Jadi manusia dah tak mahu Allah jadi kasih, ke mana dia nak baca Quran? Saya tulis Quran tu dengan izin Allah, dengan sepenuh hati, tak ada apa bayaran. Saya dapat dari siapa-siapa pun, dan saya tak minta pun. Saya buat itu dengan tak ada dibayar duit. Saya bagi ceramah dengan tak minta duit. Siapa lagi kamu nak ikut? Kalau bukan orang yang berceramah, menulis, tak minta duit. Masa saya menulis, saya tak minta duit. Sekarang ni saya dah jadikan dia buku. Kamu kenalah bayar duit. Takkan itu pun kamu tak nak bayar. Kitab, suruh orang print kitab apa semua tu, dia tak pakai duit ya. Nak free juga. Atau nak buat cara murah juga. Duit tak nak. Kalau pasal kereta 50x 50x Proton Saga. 50 apa? X70 X50 kemain boleh. Kalau boleh ansuran, kenapa pula Quran tu tak boleh ansuran? Kerana Allah tu bukan kekasih kita. Kita tak minat kitab dia. Kita tak minat warkah dari dia.
itulah kita silap besar dan menyimpang. Sebenarnya maksud hidup kita ialah untuk jadi kekasih Allah. Jalan untuk menjadi kekasih Allah, buat apa yang Allah mahu dalam Quran tu. Mana kamu nak tahu apa Allah mahu kalau baca pun tak nak tafsir dia tu. Kalau kamu baca Quran je, kamu tak tahu apa Allah mahu. Lebih-lebih kamu baca Arab. Kalau kamu baca terjemah pun kamu tak boleh tahu. Kamu nak tahu apa Allah mahu, kamu kena baca tafsir. Dengan izin Allah, tafsir saya. Lain tak ada. Kamu tak nak baca ni, kamu tak minat Allah mahu. Apa yang nak tahu apa Allah mahu. Tak minat. Bila tak minat, jauh sekali nak amal. Kita akan jadi kekasih Allah bila kita amal apa yang Allah mahu. Yang pertama Allah mahu sekali ialah kita kena buat kerja setelah mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita kena membuat kerja menunaikan hak mengucap. Itu yang paling Allah mahu, iaitu kerja mengajak manusia kepada Allah atau kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan korban harta diri, cara Muhammad SAW dengan niat Allah suka. Seperti mana saya ajar dan tunjukkan kepada orang yang belajar daripada saya. Dan kalau kamu nak tahu cara kerja tu, tak boleh duduk rumah dengar ceramah aja. Mau datang sini, datang kat Desa Minang ni, belajar. Kalau kamu tak nak, takkan fahamnya. Boleh orang belajar semayang dengan tak pernah tengok orang semayang. Oh, kamu kena semayang 5 waktu, tak pernah tengok, tak tahu. Sebab dia amalan. Kamu kena tengok dan kena buat lepas tengok. Jadi tak boleh belajar gas dengan ceramah. Kena datang sini. Kalau tak mau datang, maknanya tak nak belajar, nak dengar. Bagus juga, tapi takkan sampai maksud dia. Allah SWT bukan lihat hati je. Kita ingin Allah tengok amalan kita. Jadi kerana itu, kalau tak nak datang, nak dengar ceramah, memanglah lebih baik dia tak nak dengar ceramah. Tapi tak cukup. Nak faham, kena tengok dan lihat dan buat. Okey.